Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni dapat lagi kita sama-sama bertemu di atas talian setelah sekian lama kita terhenti, setelah sekian lama kita terpisah kan, dengan ujian. Dengan ujian masing-masing lah kan. Alhamdulillah diuji dengan COVID, lepas COVID pula buat umrah, lepas balik umrah, Alhamdulillah ini dengan izin Allah SWT pada malam ni kita dapat sambung lagi pengajian bahasa Arab kita. Dan Alhamdulillah kita telah pergi ke buku yang nombor 2, dan pada malam ni kita telah pun sampai kepada bab yang ke-7 ataupun pembelajaran yang ke-7. Dan insya-Allah pada malam ni ada beberapa bab-bab yang baru yang akan kita bincangkan. Dan sebelum tu mungkin kita boleh ulang kaji sedikit berkaitan dengan apa yang pernah kita ambil sebelum ni kan. Antara yang kita ambil yang paling besar, tajuk yang kita pernah bincangkan sebelum ni adalah berkaitan dengan inna wa akhawatuha, iaitu inna dan saudara maranya kan. Yang kita tahu bahawa inna ini apa fungsi dia dan apakah kesan dia, Puan Nurhayati ingat tak? Kalau inna dia masuk menasabkan, mubtada dan merafakkan khabar. Ahsanti, barakallahu fiik. Maksudnya inna dan adik-beradik dia ni kalau dia masuk dalam satu ayat yang ada mubtada dan khabar, maka dengan sendirinya dia akan mengubah mubtada dan khabar tersebut. Contohnya kalau Muhammadun mujtahidun, Muhammad seorang yang bersungguh-sungguh, seorang yang rajin. Kemudian kalau masuk inna di hadapan dia, inna ini tugas dia ataupun anna tugas dia adalah mentaukid kan, ataupun mentakkidkan satu untuk ayat penegasan ataupun ayat untuk maksudnya untuk menguatkan kenyataan tersebut, maka dimasukkan inna. Jadi bila masuk inna, maka dia akan jadi apa, Puan Fakhriah? Inna Muhammad mujtahidun tu dia akan jadi apa? Puan kena buka suara. Suara Puan tutup. Puan Fakhriah buka suara. Kalau masuk Muhammadin. Kalau dia menasabkan, nasab ni apa? Baris apa? Baris atas. Jadi inna Muhammadan mujtahidun. Jadi inna ni dia akan menasabkan mubtada. Muhammadun tu mubtada, khabar dia mujtahidun. Jadi bila masuk inna dia akan jadi inna Muhammadan mujtahidun. Okey, inna ni dia ada adik-beradik dia, antaranya adalah lakinna, ka'anna, laita dan la'alla. Setiap daripada keluarga ataupun adik-beradik inna ini kalau dia masuk ke dalam ayat mubtada dan khabar, maka dengan sendirinya dia akan mengubah mubtada menjadi isim inna ataupun isim lakinna, isim ka'anna, isim laita, isim la'alla. Kemudian khabar dia akan kekalkan dengan marfu'. Marfu' ni dengan baris atas. Inna Muhammadan mujtahidun. Itu inna dan ahli keluarga dia yang pernah kita ambil dan kita bincangkan dalam bab-bab yang sebelum ni. Dan pada malam ni kita akan masuk dan kita akan berkenalan dengan satu huruf yang baru, dengan satu adik-beradik, dengan adik-beradik huruf yang barulah, iaitu apa dia kat sini kita tengok. Kita akan berkenalan dengan kejap.
Kita akan berkenalan dengan kana. Yang tengok nombor 6, kita akan berkenalan dengan kana. Kana ni dia pun ada adik-beradik dia. Dan bila mana masuk kana, maka dengan sendiri dia lawan kepada apa yang ada pada inna. Kalau inna, dia menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Manakala kana dan juga adik-beradik dia. Nanti kita akan berkenalan dengan adik-beradik dia yang lain. Tapi pada malam ni, kita berkenalan dengan kana dulu. Kana ni dia akan merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Dia terbalik. Kalau inna, dia menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Inna Muhammadan mujtahidun. Tapi kana dia terbalik. Kana ni tugas dia ataupun dia punya peranan, dia akan menasabkan mubtada. Contohnya dekat sini, tuan-tuan tengok pada nombor 1, al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Okey. Kalau kita letak kana di hadapannya, maka dia akan jadi kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqa'iq. Ataupun dekat sini dia tak nampak sangat sebab dia akan ada fi tu kan. Tapi kalau ikutkan, kalau masuk kana, contohnya Muhammadun mujtahidun. Masuk kana, maka dia akan jadi kana Muhammadun mujtahidan. Kana Muhammadun mujtahidan. Jadi kana ni dia lawan kepada inna. Kalau inna menasabkan mubtada merafakkan khabar, kana merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Boleh faham? Fahim Tum? Fahim dah. Maksudnya tugas dan kesan dia berlawanan dengan inna. Kana adalah fi'il madhi, nak menyatakan sesuatu yang dah berlalu. Kan, kalau dekat sini al-mudarrisu fil fasli, guru di dalam kelas. Tapi kalau kita letak kana al-mudarrisu fil fasli, dia akan jadi sesungguhnya, ataupun ada was kat situ. Mudarris ataupun guru ada di dalam kelas. Kana ni dah berlalu. Maksudnya kita nak bagi tahu sesungguhnya cikgu di dalam kelas qabla 5 daqa'iq, sebelum ataupun 5 minit yang lalu. 5 minit maksudnya selepas 5 minit. Maksudnya kalau kita nak kata saya pelajar, kuntu taliban, aku dulu, saya dulu pelajar, maksudnya yang dah lalu lah. Okey. Jadi dekat sini yang pertama kana, apa yang perlu kita ketahui bahawa kana ini dia merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Okey. Kemudian dekat sini kita pergi tengok balik dekat nombor nombor 4. Okey. Nombor 4 ini dia nak menceritakan kepada kita bila mana kita nak meletakkan, dia kata kat sini asyaribatum qahwata ya ikhwan, kan, adakah kamu dah minum syaribtum, adakah kamu dah minum qahwata, kopi, wahai saudara-saudara. Dan dia nak ubah bila mana kita nak menyatakan berkaitan dengan benda yang maksudnya asyaribtum kepada jamak ataupun kepada ramai kamu, maka kita nak ubah kepada ramai kamu perempuan. Maknanya ramai perempuan. Maksud asyaribtum qahwata ya ikhwan, adakah kamu dah minum qahwah, kopi, wahai saudara-saudara. Dan bila mana kita nak ubah kepada perempuan, maka dia akan jadi asyaribtunna, kan, tum lawan dia tunna. Asyaribtunna qahwata ya akhawat. Ya akhawat, adakah kamu telah minum kopi, wahai saudara-saudara perempuan.
Jadi dekat sini dia nak bagi tahu kalau kita bercakap dengan ramai lelaki, maka kita akan gunakan domir tum, iaitu antum, syaribatum. Tapi kalau kita nak bercakap dengan ramai perempuan, maka kita akan gunakan tunna. Jadi syaribatunna. Kat sini. Syaribatunna. Okey, nanti kita akan tengoklah ni latihan dia lah. Okey, kemudian itu yang pertama. Boleh kan? Contohnya kalau kita gunakan mufrad muzakkar, kita akan kata asyaribta qahwata. Kan, asyaribta. Tapi bila kita nak bercakap dengan seorang perempuan, asyaribti. Tapi bila kita bercakap dengan sekumpulan lelaki, maka kita gunakan domir tum, asyaribtum. Bila kita bercakap dengan sekumpulan perempuan, maka kita akan gunakan domir tunna, asyaribtunna. Okay. Kemudian yang kelima, ni dia suruh kita letakkanlah. Ini pun sama juga nanti benda yang saya dah bincangkan dekat atas tu, nanti dia nak tengok kefahaman kita dengan dia berikan ke latihan yang ada di bawah ni. Kemudian kana kita dah ambil, kemudian kita tengok dekat sini. Okey, yang ni pun sama, benda yang pernah kita bincangkan sebelum ni. Iaitu bila mana bertemu dua sukun, dua tanda mati. Contohnya soalan diberikan, aqra'tum hadzal kitab, adakah kamu dah baca buku ini? Okey. Kemudian kita nak tanya berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ni maksudnya dia adalah depan dia maksudnya hamzah wasal kan? Okey. Bila hamzah wasal, dia akan ada mati dekat atas tu. Okey. Kita nak gunakan aqra'tum. Dan kita nak sambungkan dengan Al-Quran. Jadi dekat situ kita akan bertemu dua sukun, dua tanda mati. Yang pertama tanda mati yang ada pada antum, aqra'tum, dan tanda mati yang ada pada Al-Quran. Jadi macam mana kita nak baca? Kan? Macam mana kita nak baca? Maka dekat sini dia datangkan contoh, dia kata kita tak perlu matikan tum tu, maka kita tak jadikan mim yang sukun itu kepada dhammah. Jadi aqra'tumul Qur'ana kan? Sebab dalam bahasa Arab dia tak boleh bertemu dua sukun, dua tanda mati. Jadi bila mana kita nak sambung, maka dia akan jadi aqra'tum al-Qur'ana. Itu kalau kita baca asing-asing. Tapi bila kita sambung, maka dia akan jadi aqra'tumul Qur'ana. Tum, tanda sukun yang ada pada mim, dia akan berubah menjadi dhammah pada mim. Aqra'tum al-Qur'ana, itu kalau kita baca secara fasil, secara asing-asing. Aqra'tum satu perkataan, al-Qur'ana satu perkataan. Aqra'tum al-Qur'ana, Arab dia tak baca macam tu. Kita kena sambung. Kan? Jadi bila nak sambung, kita tukarkan dhammah ataupun sukun kepada dhammah. Jadi dia akan jadi aqra'tumul Qur'ana. Aqra'tumul Qur'ana. Okey, fahimtum? Fahimna. Okey. Itu kalau tum. Okey. Kalau yang nombor 4. Kita tengok yang nombor 4. Nombor 4 dia bagi contoh kharajat Aminatu. Kharajat Aminatu, telah keluar Aminah. Okey, dia tak ada masalah lah sebab Aminah tu hamzah qata', maksudnya bukan hamzah yang bersambung. Dia dengan dengan sendiri dia. Kharajat Aminatu. Okey. Tapi kalau dia nak letak kharajat al-bintu, macam mana kita nak sambung? Kharajat al-bintu. Kan? Dia akan jumpa dua tanda mati. Kharajat pada ta dan juga al-bintu. Jadi dekat sini kita tak boleh tukar ta tu kepada tu. Kharajatul. Tak boleh. Maka kita kena tukar ta yang mati pada ni kepada baris bawah. Kharajatil bintu.
Kharajatil bintu. Maka kalau dia bersambung dengan alif lam yang wasal, kan yang bersambung, maka kharajat al bintu, bila kita nak sambung dia akan jadi dengan baris bawah. Kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Fahim tum? Ada soalan tak? Okey. Yang pertama, kalau aqra'tum Qur'ana, maka kita ubah tum tu kepada dhammah. Aqra'tumul Qur'ana. Kalau kharajat al bintu, maka dia akan jadi kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Okey. Kalau seterusnya kat bawah ni nombor 5. Okey, dekat situ dia cakap man hadzal waladu, man hadzal waladu, ada haza. Tapi kalau kita buang haza, dia akan jadi man al waladu. Siapa budak itu? Maka dia akan jadi manil waladu. Manil waladu. Dia tak boleh jadi man al waladu. Kan kita tak boleh nak kata manul waladu, salah. Atau mana yang lebih tepat, ataupun kita kena bariskan bawah nun yang mati itu dengan gantikan kepada baris bawah. Manil waladu. Manil waladu. Jadi bila orang tanya manil waladu, maksudnya kita tahu soalan dia adalah man, iaitu siapa. Manil waladu. Okey. Aqra'tumul Qur'ana, kharajatil bintu, manil waladu. Kalau bersambung. Fahim tum? InsyaAllah. Ya. Dia ada dua baris sahaja ke, depan dengan bawah? Ya. Dia tak akan jadi baris atas. Dia sama ada baris depan ataupun baris bawah. Kita tengok kepada kesesuaian ayat tu. Aqra'tumul. Dia tak akan jadi aqra'tumil. Tak sedap pula aqra'tumil Quran. Sebab Arab ni pun bila dia nak meletakkan sesuatu tu, dia tak bunyi dia tidak canggung. Kalau kita baca aqra'tumil, kan bunyi dia macam canggung kan. Tum ni maksudnya dia dekat dengan baris depan. Aqra'tumul. Kan. Kalau kharajat, dia lebih dekat dengan baris bawah. Kharajatil bintu. Dia tak akan boleh jadi kharajatul. Kalau kharajtu kan. Tapi dia nak jadikan kita tahu bahawa ta yang ada pada fi'il itu adalah ta muannas. Jadi kharajatil bintu. Telah keluar budak perempuan. Okey. Kalau man al waladu, maka dia akan jadi manil waladu. Manil waladu. Dia tak boleh jadi manul. Manul waladu. Sedap kita dengar manul waladu. Tak, dia manil waladu. Dan dia sebenarnya benda-benda macam ni kalau dikaji dengan siapa yang ambil lughah, maka dia akan kaji dengan lebih detail. Kenapa dia tak letak nu, kenapa dia letak ni? Itu dia adalah sebab-sebab dia. Kalau dalam bahasa Arab tu dia akan kaji dengan lebih mendalam lah. Kenapa qara'tumu, kan, sebab ta, mim, dia adalah perbincangan dia. Tapi untuk kita yang basic ni, kita cuma kena tahu dan kena hafal je lah. Dan kalau ambil pengurusan bahasa, baru dia akan ada bincangkan dengan lebih detail. Kenapa bila kharajat al-bintu dia dengan baris bawah? Kenapa ra'aitum dia baris depan? Kan? Dia ada perbincangan dia kalau daripada segi saut, dari segi bahasa Arab ni macam mana. Kalau kadang-kadang contohnya kalau baris depan dia dekat dengan waw, kalau baris bawah dia akan dekat dengan ya, kalau baris atas dia dekat dengan alif. Itu semua ada perbincangan dia lah. Okey. Boleh? Okay. Dekat sini dia ada bagi satu kaedah. Kalau tuan-tuan tengok dekat bawah nombor 5 ni, dia bagi kaedah, dia kata kalau sukun dengan sukun, baris depan dengan baris depan, maka dia akan jadi baris bawah dengan baris sukun. Contohnya macam kharajat al-bintu. Jadi kharajatil bintu. Kemudian dia kata dekat sini, kalau mim yang berbaris depan, baris sukun ataupun baris mati,
bertemu dengan alif lam al-wasal ataupun alif lam yang bersambung, maka mim itu dia akan berubah kepada baris hadapan. Kalau mim mati bertemu dengan selepas tu alif lam, maka mim tu kena baris hadapan. Tapi kalau kedua-duanya adalah mati ataupun satu huruf yang mati selain daripada mim, maka dia akan letak jadi baris bawah. Hanya mim sahaja yang diletakkan dengan baris hadapan. Okey, kaedah dia, kalau ada huruf yang mati bertemu dengan alif lam wasal ni, alif lam bukan qata', alif lam mausul, alif yang bersambung yang boleh kita sambung. Jadi kita akan letakkan baris bawah. Tetapi kalau bertemu mim yang mati, maka dia akan letakkan dengan baris hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak apa yang dimasukkan dengan alif wasal dengan alif qata'? Alif wasal ada gambar, ada shot atas dia tu. Alif wasal ni dia kan Al-Quran. Dia boleh kita sambung. Aqra'tumul Quran. Tetapi alif qata' tu macam aminah, hamzah, macam abun. Kan dia akan jadi, dia tak boleh, maksudnya dia kalimah khas untuk dia tak boleh bersambung dengan yang sebelumnya. Itu hamzah qata'. Kalau hamzah wasal yang boleh bersambung dengan sebelumnya. Contohnya macam alakumul baitu, alakumul baitu. Tapi kalau dekat depan tu alakum, apa kita nak cakap, yang ada alif ataupun Adam, contohnya kalimah Adam yang memang bukan hamzah wasal, tu disebut sebagai hamzah alif qata' lah. Masuk qata' ni dia terpisah, dia tak boleh disambungkan. Faham tak? Faham. Dia ada Ada baris. soalan? Ya? Alif tu ada baris kan? Alif tu ada baris. Dia bukannya tak berbaris, dia berbaris lah. Contoh macam Aminah tadi, Aminah, Adam, ataupun apa lagi yang ada baris yang bukan ada alif lam. Contohnya macam Asadun, kan? Ra'aitu Asadan. Ra'aitu, aku lihat singa. Maka dia tak boleh nak sambung. Dia tak bolehlah sambung ra'aitu asadan. Ada Tapi kalau ada alif lam, maka dia boleh sambung ra'aitul asada sebab ada alif lam. Tapi kalau tak ada alif lam, dia saja, maka dia tak boleh, dia disebut sebagai hamzah ataupun qata' lah. Dia bukan boleh, dia berdiri dengan sendirinya, ada baris. Boleh faham tak? Ada soalan setakat ni? Okey. Kemudian Kemudian kalau dia bersambung setiap fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir ha. Kat sini kita tengok yang nombor 8 muka surat 51. Saya nak cakap saya telah memukulnya ataupun dia telah memukulnya. Daraba, pukul, dia telah memukul. Hu tu nya. Kan? Darabahu. Maka kita akan sambung, dia akan jadi darabahu. Okey, kalau darabat tambah hu, dia akan jadi darabathu. Telah pun perempuan itu ataupun perempuan itu telah memukulnya. Darabathu. Kenapa saya tahu itu perempuan? Sebab ada ta muannas, kan? Ta ta'nis, darabat. Daraba dia, darabat dia perempuan. Maksudnya perempuan, dia perempuan telah memukulnya. Darabathu. Okey, kita tengok kalau darabata, kamu telah pukul, kita tambah dengan ha, dia akan jadi darabtahu. Darabtahu. Kan? Okey, kalau awak perempuan telah memukulnya, maka kita tak boleh kata darabtihu. Sedap tak kalau ayat saya kata darabtihu? Darabtihu. Tak sedap kan? Jadi dia akan jadi
Dengan selepasnya pun mesti baris bawah. Jadi Darabtihi. Jadi sini. darabtihi. Maksudnya dia akan jadi darabtihi. Dia tak akan jadi darabtihu. Dia akan jadi darabtihi. Itu kalau kita bercakap dengan seorang. Kononnya dia katalah Puan Nurhayati telah pukul sesuatu kan, ataupun pukul Ahmad. Jadi saya nak kata dengan Puan darabtihi. Saya akan kata Puan telah pukul dia. Darabtihi. Darabtihi. Dia tak boleh jadi darabtihu. Kalau baca darabtihu, sedap tak kita dengar kat telinga? Sedap. Tak sedap kan? Kenapa pula dah ti lepas tu hu? Bahasa Arab ni dia mesti nampak macam elok je. Jadi dia akan jadi darabtihi. Tapi kalau kamu seorang lelaki memukul, dia akan kekalkan ta tu baris atas. Darabtahu. Kamu telah memukulnya. Darabtahu. Tapi kalau kamu perempuan memukulnya, dia akan jadi darabtihi. Okey. Kalau saya kata saya memukulnya, maka dia akan jadi darabtuhu. Darabtuhu. Okey. Okey. Kalau kita tengok yang bawah tu, dia akan ada perbezaan. Kalau tum, ramai-ramai. Antum ni ramai lelaki telah memukul Ahmad. Jadi kita tak boleh nak kata darabtumhu, salah. Jadi kita tukar, tambah waw selepas mim. Dia akan darabtumuhu. Darabtumuhu. Tambahkan waw selepas mim dan tambahkan ha tu. Ha tu kekalahnya. Nampak tak? Darabtumuhu. Fahim tum? Fahimna. Sama juga kalau ha itu kita hu itu kita tukarkan kepada ha. Tapi kalau ha pada anti dia akan kekalkan. Contohnya dekat sini kalau saya nak kata saya telah memukulnya. Katalah kita nak gantikan Aminah. Dia telah memukul Aminah, maka kita akan kata dia telah memukulnya. Maka kita akan kata darabaha. Darabaha. Kalau saya nak kata dia perempuan telah memukulnya. Perempuan. Darabatha. Darabatha. Okey. Kalau kamu lelaki telah memukulnya. Darabtaha. Darabtaha. Kalau kamu perempuan telah memukulnya, darabtiha. Dia tak akan jadi darabtihi. Darabtiha. Panjang. Kalau saya memukulnya, darabtuha. Darabtuha. Dan kalau kamu lelaki memukulnya, sekumpulan lelaki memukulnya, maka dia akan jadi darabtumuha. Darabtumuha. Tambahkan waw, ha itu baris atas. Darabtumuha. Okey, fahim tum? Fahim lah. Ada soalan setakat ni? Ya, ada soalan? Tidak pelik mana di kita. Tak ada. Okey, kalau tak ada, yang ni antara soalan-soalan yang ada. Nanti kita akan baca dulu lah dia punya hiwar yang ada dekat atas. Kemudian barulah kita akan pergi kepada latihan-latihan yang ada ni. Nak tengok macam mana kefahaman tuan-tuan dan perempuan pada perubahan bila mana kita tambahkan domir, kemudian fa'il, pelaku dan juga maf'ulun bih, kan? Ra'aitum hum. Ra'aitum hum. Macam mana nanti nak ubah? Tu nanti kita akan tengok pada soalan. Kemudian kita tengok yang ke-9. Yang ke-9 ni dia ulangan kepada yang sebelum ni. Seperti mana yang pernah saya jelaskan bahawa zu maksudnya mempunyai, kan? Zu maksudnya mempunyai dan dia berubah mengikut keadaan. Kalau kita nak berkata dengan isim itu isim muannas, maka dia akan jadi zata. Zu jadi zata. Kalau antum dia jadi zau.
kalau maksudnya zu ni dia berubah-ubah lah kan. Tapi maksud zu itu maksudnya mempunyai. Contoh dekat tu zu ghilaf. Ainal kitabu zul ghilafil ahmari, di mana buku yang mempunyai zul ghilaf, maksudnya dia ada apa ni, ghilaf ni dia punya bukan pembalut, ni apa, ghilaf ni dia punya ni, ni ghilaf dia panggil, yang kertas keras ni, apa ya? Cover. Maksudnya yang ni lah, ini dia panggil ghilaf. Bila buku yang ada ghilaf tu, maksudnya buku yang ada ghilaf ni, yang ada ni lah. Ainal kitabu zul ghilafil ahmar. Okey. Yang ni nanti Kulit, dia kulit Ustaz. kulit buku tu kan. Ghilaf ni dia yang dia punya ni lah, kulit ni. Ataupun file pun dia panggil ghilaf juga. Tapi kalau dia kata ainal kitabu zul ghilaf, maksudnya kitab yang mempunyai kulit ni, kulit keras ni. Okey. Mari kuning merah. Okey. Kemudian ini kalau yang zu tadi untuk muzakkar, kalau muannas dia akan jadi zata. Kan? Zu lawan dia zata. Kalau kita maksudnya dia punya tu adalah lelaki, macam tadi aina kitabu muzakkar. Jadi dekat sini kita kena zul ghilafi. Okey, tapi kalau sebelumnya itu muannas, aina al majallatu. Majallah muannas ke muzakkar? Yes. Muannas. Bila muannas kita tak boleh kata ainal majallatu zu suwari. Salah. Kita kena sebut zatu. Kenapa zatu? Sebab al-majallah muannas. Tadi ainal kitabu zu al-ghilaf, zul ghilafi. Sebab al-kitab muzakkar. Tapi bila dia dekat sini muannas, ainal majallatu, maka zu tadi dia akan jadi zatu. Ainal majallatu zatu suwari al-mulawwanah. Di mana majalah yang mempunyai gambar-gambar yang berwarna. Al-mulawwanah ni berwarna. Zatu mempunyai suwari, gambar-gambar. Al-mulawwanah adalah yang berwarna-warni, yang berwarna-warna lah. Okay. Kemudian yang ni penggunaan am, kita dah pernah bincangkan sebelum ni. Am ni maksudnya bila kita ada sesuatu pilihan. Qurratal qadami la'ibtum am qurrata as-sillah. Adakah kamu bermain apa ni, bola sepak ataupun bola yang apa, netball. Silah ni netball. Okey. Am maksudnya penggunaan am lah. Nanti kita akan baca dekat dia punya apa, hiwar tu, nanti dia akan banyak menggunakan perkataan am untuk kita bagi pilihan bila mana kita bertanya, puan nak makan nasi atau nak makan mi. Maka am itu adalah maksudnya adalah atau, dan digunakan pada bila kita nak memberi pilihan kepada seseorang. Okey, kemudian okey, ni tak ada, yang ni kalimah bermaksud maksudnya dia panggil apa? Pecahan. Pecahan dalam bahasa Arab, kalau separuh dia panggil nisfun. Kan, nisfu Sya'ban kita sebut kan. Kenapa sebut nisfu Sya'ban? Malam 15. Sebab sebulan ada 30 hari. Bila 15 tu dia sebut sebagai nisfu. Muka surat 53 yang nombor 12. Okay, nisfu bermakna separuh. Sulusu bermakna 1/3. Sulus 1/3. Nisfu maksudnya 1/2. Rubuk bermakna 1/4. Kan, yang ni kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, maka kalau kata nak minta nasi separuh, dia akan sebut nus. Kalau nak minta ayam 1/4, maka dia akan sebut rubuk.
rubuk. Kalau 1/3 disebut sebagai sulus. Contohnya, kelebihan seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas, maka kelebihannya seolah-olah dia membaca sulusul Quran. Dia baca 1/3 Al-Quran. Jadi kalau dia baca 3 kali Al-Ikhlas, maka seolah-olah dia akan diberi ganjaran telah membaca 30 juzuk. Maksudnya dia telah baca maksudnya seluruh daripada Al-Quran, kelebihan surah Al-Ikhlas kan? Kan kalau surah Al-Ikhlas kita baca sekali, ganjarannya adalah sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca 2 kali, kita akan dapat nisful Quran. Kalau kita baca 3 kali, seolah-olah kita telah pun membaca seluruh Al-Quran. Itu kelebihan bagi surah Al-Ikhlas, disebut sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Okey, kalau 1/5 disebut humus. Humus ataupun khums. Okey, kalau 1/6 disebut sebagai sudus. Kalau 1/7 disebut sebagai soba. Kalau 1/8 disebut sebagai sumun. Kalau 1/9 disebut sebagai tusok. Kalau 1/10 disebut sebagai usyur. Okey, kalau saya bawa pada puan-puan satu contoh kalau dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ada ayat, kejap saya cuba ambil. Sekejap tuan-tuan tengok. Dia akan banyak menggunakan kalimah-kalimah ni, terutamanya pada ayat-ayat perwarisan harta. Kan, kalau tuan-tuan baca ayat pewarisan harta, tak ada Quran kat saya. Kejap saya cuba buka ni, kita tengok. Surah An-Nisa ada. Ya, surah An-Nisa. Kita tengok surah An-Nisa. Sekejap. Pada kalimah as-sumun, as-sudus, kan, kalau kita baca pada ayat pewarisan harta, kat situ dia akan menggunakan kalimah-kalimah ni lah. Sekejap tengok. Saya cari sekejap. Surah An-Nisa ayat 12. Kalau tuan-tuan baca, dekat sini dia akan sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tuan-tuan buka An-Nisa ayat 12, tuan-tuan akan jumpa walakum nisfu ma tarak, nisfu. Dan bila mana kamu meninggalkan, walakum, mereka meninggalkan nisfu, separuh, ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahun walad. Kan, kalau dia tinggalkan ada anak lelaki, maka dia akan dapat 1/4. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha audain walahunna rubu'. Kan dia guna perkataan rubu'. Rubu' ni maksudnya 1/4. Kemudian fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Dan kalau yang meninggal tu dia ada meninggalkan anak lelaki, maka isteri tadi dia akan dapat 1/8. Falahunna sumun. Dia guna kalimah as-sumun. As-sumun ni maksudnya 1/8. Mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Dia guna perkataan sudus. Sudus itu maksudnya 1/6. Fa in kanu aksara min zalika fahum syuraka'u fis sulus. Nampak dia guna perkataan as-sulus. As-sulus maksud dekat situ adalah 1/3. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat Al-Quran yang banyak menggunakan pecahan-pecahan ni, tuan-tuan tengok pada ayat 12. Surah An-Nisa. Dia ada nus, separuh, dia ada rubuk, 1/4, dia ada
as-sumun 1/8, kemudian dia ada as-sudus 1/6, kemudian dia ada as-sulus 1/3. Okey, boleh? Ustaz, Ya. sebutan dia untuk separuh nis ke nus? Nisfu. Nis lah. Dia nisfun. Nisfu. Maksudnya separuh nisfu. Nisfun. Tapi bila kita dah biasa bercakap, dia akan jadi nus. Nus ni bukan nak kata bahasa ammi, tapi macam dia macam macam khumsun jadi khumus, sumun, nisfun, nus. Kalau bercakap dengan boleh je orang Arab dia faham kalau kita cakap nisfu. Nisfu ni maksudnya separuh. Tapi bila bercakap sesama dia akan berubah jadi nus. Nus ni maksudnya separuh. Mungkin bahasa ammi lah kot. Dia bukan bahasa fasahah. Okey Okey, kemudian dekat sini tak ada dah. Okey, kita boleh tengok nanti, kita pergi kepada hiwar yang ada untuk muka surat, naik balik pada muka surat Ad-Darsus Sabi'. Okey, muka surat 46. Kita perlukan 2 orang untuk baca terlebih dahulu pada muka surat 46, kemudian 47, kita akan ambil orang yang lain, dan 48 separuh. Okey, ataupun kita bolehlah baca kena ada yang atas ni, muka surat 46, ab dengan abna'u dengan al-ab. Jadi untuk muka surat 46, kita minta Puan Nuhayati dengan Puan Mainun untuk baca terlebih dahulu. Kemudian kita akan pilih yang datang selepas tu. Boleh? InsyaAllah. Okey, bismillah. Muka surat 46, Puan Nuhayati baca al-ab, Puan Mainun sebagai al-abna. Yang ini ayah dengan anak-anak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-abu, aina zahabatum ba'dal darsi ya abnai? Ibnai ke abnai? Abnai. Sebab tu sebab dia ada hamzah. Hamzah kotak tu dia atas. Ya abnai. Dhahabna ilal mal'abi. Akuratal qadami la'ibtum am karital Kurata. Amkuratal as-salah As-sillah. as-sillah As-sillati. As-sallati. Sallati ni. Sallati ni bakul tu. apa maksud itu? Apa netball. Oh, kuratul Kan net. rasa. Sekejap saya tengok Bola raga ke Ustaz? Bukan bola raga ke? Basketball. Basketball tu. Bola keranjang. Bola ataupun bola bola keranjang lah. Sebab salah ni yang net tu yang masuk, kita baling bagi masuk dalam, macam netball tu apa? Bola bukan apa? Bola jaring. Tapi yang biasa yang orang tinggi main tu, bukan untuk perempuan tu, yang net apa dipanggil? Itulah apa tu? Keranjang. Bola keranjang. Bola keranjang. Okey, betul. Okay, teruskan. La'ibna al-yawma kurratal qadami. La'ibna kurratal sallati fil usbu'il madhi. Ama zahabtum ilal maktabil yawm? Maktabatil yawma? Bala zahabna. Madza qara'tum hunaka? Qara'na suhufa. Asami'tum akhbara minal iza'at al-yawm? Minal, ada mim, bila min harfu jar kena baris apa selepas dia? Minal iza'at al-yawm. Na'am, sami'naha. Man ayyi iza? Min. Man maksudnya siapa, tapi min dari mana? Dari.
Min ayyi iza'atin sama'atum? Sami'tum. Sami'tum. Sami'na min salasi iza'ati min iza'ati riyadi wa iza'atil qahirati wa iza'atil London. Aha. Okey. Macam mana Puan Nohayati tahu yang tu sami'ta bukan sami'ti? Al-ibna ini La. Dia ada petanda kat situ. Maridun. Sami'ta anak kat situ, ya betul, dia satu yang pertama lelaki kan. Kat sini dia kata al-ab sami'tu, dia bukan sami'ta. Aku dengar. Jadi ab tu saya cakap. Okey. Sami'tu anna Bilal nama orang. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustasfa. Sahihu hadza? Sahihun hadza? Sahihun hadza? Naam, hadza sahihun. Syafahullah. Okey, barakallahu fiik. Kemudian kita perlukan Puan Fatimah Yusof dan juga Puan Roslina Omar. Boleh untuk baca yang seterusnya. Puan Fatimah sebagai al-ab, kemudian Puan Roslina sebagai al-abna. InsyaAllah. Cuba, tapi saya takut kadang-kadang connection saya terputus. Okey, saya cuba. tak apa. Okey. Jadi silakan Puan Fatimah dan Puan Roslina. Ya. InsyaAllah. Al-ab Amin. Amin kan. Kenapa dia sebut amin? Sebab syafahullah tu doa. Jadi ab tu dia kata amin. 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 Mata dakhalal mustashfa? Dakhala qabla salasati ayyam. Salasati ayyam. Ainal Dakhala ni apa ya? Saya lupa. Dakhala ni apa? Dakhala masuk. Banyak benda dah lupa. Okay. Keluarkan Ustaz. Ya? Keluarkan. Keluar kharaja, dakhala masuk. Oh, masuk. Itulah dah lupa. Ainal kitabu Zuluilati al-ahmari alladhi kana fi ghurfati. Sambung, ada lagi soalan kat bawah tu. Ara'aitumuhu. Okey, Puan Roslina juga jadi Yusof. Silakan. Ana akhaztuhu. Ana akhaztu al-bari hatta wa qara'tu nisfahu. Barakallahu fiik. Okey, sambung. Wa ainal majallatu allati kanat tahta zaka al-kitabi ahadhihi hiya. Al-majallatu zatu luilati al-asfari. Hiya indi akhazatuha al-yawm. Okey, baca terus Yarinu al-jarasu fayaqumu marawanu wa yaftahu al-baba wa tadkhulu akhawatuhu. Barakallahu fiik. Okey, sambung Puan Roslina dan Puan Fakhriyah. Puan Roslina dah baca tadi. Tadi Puan? Saya Roslina Omar. Okey, tadi Puan Roslina Omar ni Puan Roslina. Okey. Puan Roslina dan juga Puan Fakhriyah. Puan Fakhriyah sebagai al-banat,
Kemudian maksudnya baca selang-selang lah. Okey. Kalau okey, Puan Fakhria mula dan kemudian Puan Ruslina. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ruslina kena buka suara. Okey. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina zahabtunna ya banati? Zahabna liziyarati al-mudirah. Ama syaitunna am zahabtunna bisayyarati? Mashina لأن بيتها قريب من لأن بيتها Anna, lepas Anna mesti baris apa? Anna dan Ina. Aywa. Lianna بيتها قريب من مدرستنا وبين المسجد والمدرسة. وجدتناها في البيت؟ نعم وجدناها. جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. الخامسة. رأيتن المكنسة يا بنات؟ أنا وضعتها. ada lagi lepas tu, ada lagi, tak habis lagi. بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. أنا وضعتها تحت السلم هذا صباحا. يا أمي في الثلاجة ماء بارد. نحن عطاش. أبشر فيها ماء بارد وعصير البرتقال. Wa'asirun burtuqalu. Okey. Okey. Kemudian saya rasa kita ulang sekali lagi untuk ayat ni bagi mudah ni. Prof Nordin boleh ke atau Prof ada kerja ke? Ada tak Prof Nordin? Tak ada Kalau tak ada kita minta Puan Julie dengan Puan Zuliza. Prof? Ada Asri tapi tak boleh nak cari Asri. Okey, tak apa. Saja je. Saja tanya kot ada kerja, tak apa. Okey, kita silakan Puan Julie dan juga Puan Zuliza. Puan Julie sebagai ab, Puan Zuliza sebagai al-abna. Bismillahirrahmanirrahim. Aina zahabatum ba'da darasi ya abnai? Darsi. Aina zahabatum ba'dal darsi ya abnai? Zahabna ilal mal'abi. Akuratal qadami la'ibtum am kuratal salati? La'ibna al-yawma kuratal qadami. La'ibna kuratal salati fi usbu'i al-madi. Amma zahabatum ilal maktab. Amma zahabatum ilal maktabati al-yawma? Bala zahabna. Maza qara'tum hunaka? Qara'na al-suhufa. Sami'tumul akhyara minal akhbar. Sami'tumul akhbara minal aza'ati.
Sebab alif tu dia ada hamzah dia dekat bawah, jadi kita baca baris bawah. Asami'tumul akhbara minal izaati. InsyaAllah. Asami'tumul akhbara minal iza'atil yawma. Naam, sami'naha. Sami'naha. Naam, sami'naha. Min ayyi iza'ati sami'tum? Sami'na min salasa Min salasi. Sami'na min salasi iz'atan. Iza'ati. Iz'ati. Ta'at. Min iz'atin. Min iza'ati. Min iz'ati. Jangan Arya. panjang. Tu jangan panjang. Min iza'ati. Min iz'ati ar-riyadi wa iz'ati Wa iza'ati. wa iz'ati al-qahirati Wa iza'ati. wa iz'ati Londana. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustasfa. Asahihun hadza? Naam, hadza sahih. Syafahillah. Syafahullah. Syafahullah. Okey, kemudian kita persilakan kepada Tuan Yaakob, Encik Yaakob dan Cik Zuhelmi. Boleh untuk baca yang seterusnya. Muka surat yang seterusnya, Cik Yaakob sebagai Al-Ab dan Cik Zuhelmi sebagai Al-Abna. Boleh? Encik Yaakob, boleh? Oh ya. InsyaAllah. Okey. Cik Yaakob sebagai Al-Ab, Cik Zuhelmi sebagai Al-Abna. Amin. Maka ada kalau al-mustasfa. Maka ada kalau al-mustasfa. دخل قبل 3 أيام. Aina kitab zu. Ainal kitabu. Ainal kitabu zu Ilafi. Al-Ahmar. Al-Ahmari. Al-Ahmari. Alladhi kana Fi ghurfati. Fi ghurfati. Ara'aytumu. Okey, sambung. Zuhelmi, Cik Zuhelmi. أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. Masya-Allah. Wa'ain al-majalati allati Wa ainal majallatu. wa'ain al-majalatu allati kanat tahta zabikal kitab. Zakal kitab. Bukan zalika. Zakal kitab. Zakal kitab. Okey. هذه هي La al-majalatu allati rafi al-asfar. Al-Asfari. Asfar. هي عندي أخذتها اليوم. Kemudian baca terus Cik Zuhelmi. Yarinno. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. Okey, terus sambung Cik Yaakob sebab tak ada, kita semua dah baca dah. Cik Yaakob terus baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina zatun ya lunaki? ذهبنا لزيارة المديرة. ذهبنا لزيارة المديرة. أنصحتن أن ذهبت بسيارة. مشينا لأن بيتها قريب
qaribun min madrasatina wa bainal masjid wal madrasati. Wa bainal masjidi wal madrasati. Wa bainal masjidi wal madrasati. Sambung Encik Yaakob. Awajadtunaha Awajadtunnaha fi baiti. Naam. Wajadnaha jalasna indaha thulutha sa'atin wa kharajna min baitiha fi as-sa'ati al-khamisah. Ra'aytuna al-maktabu al-miknasata. Al-miknasata ya banati. Ya banatu. Ya banat. Bahastu anha kasira wama tuha. wajadtuha. Ana wada'tuha tahta as-salam. Sulami tahta sulami. Tahta as-sulami hada sabaha. Ya ummi. Afi sajalati sajalati ma'un baridun nahnu itash. Abshir fiha ma'i baridun. Abshir fiha ma'un baridun wa asirul burtuqal. Barakallahu fikum. Jadi insya-Allah kita dah baca 2 kali hiwar ataupun perbualan yang ada ni, dan kita cuba tengok sama-sama apa maksud kepada hiwar ataupun perbualan yang kita baca sama-sama tadi. Okey. Tengok dia dia dah kelari pula. Surat. Okey. Surat 46. Okey. Mana 46? Okay, yang pertama kita tengok ni perbualan antara anak dengan ayah. Okey, yang pertama kita tengok muka surat 46. Okey. Aina zahabtum ba'da darsi ya abna'i. Aina zahabtum. Maksud zahaba dia tambah dengan tum. Tum ni maksudnya ramai-ramai. Kenapa dia guna ramai? Sebab abna'i. Abna'i maka digunakan zahabtum. Ke mana kamu telah pergi, wahai anak-anak, selepas daripada kelas. Ba'da selepas ad-darsi, pembelajaran, ya abna'i, wahai anak-anakku. Zahabna ilal mal'abi, kami telah pergi ke padang. Zahabna, zahaba untuk seorang. Bila kami, kita gunakan dhamir nahnu, maka kita gantikan nahnu kepada na. Zahabna, kami telah pergi ke padang. Kemudian abu dia, ab ni, ayah tanya, akuratal qadami la'ibtum am kurata as-sallati. Ni adakah, soalan dia tanya, adakah kamu main bola sepak? Kuratal qadami la'ibtum, main bola sepak ke kamu atau main bola keranjang? Kemudian anak ni jawab, la'ibna yauma, pada hari ni kami main bola sepak. La'ibna, dan kami telah pun bermain, kurata sallati, kami telah main bola keranjang pada minggu lepas. Fil usbu'il madhi, usbu' minggu, al-madhi yang lalu. Okey. Al-ab ditanya, ama zahabtum ilal maktabatil yauma, kamu tak pergi ke library ataupun ke perpustakaan pada hari ini. Ama zahabtum ilal maktabatil yauma, kamu tak pergi ke perpustakaan hari ini.
bala. Kenapa dia jawab bala? Sebab soalan dia ama. Kan? Kalau azahabtum, adakah kamu pergi, baru jawapan dia sama ada na'am ataupun la. Tapi bila ama, tidakkah kamu, maka jawapan dia adalah bala. Bala ni maksudnya bahkan. Kan kita dah bincangkan pada pembelajaran sebelum ni, kalau soalan tu azahabtum, maka kita boleh jawab sama ada na'am ataupun la. Kalau jawab na'am, maksudnya kita pergi. Kalau la, tidak. Tapi kalau adakah atau tidakkah, maka jawapan dia adalah bala atau jawapan dia adalah na'am. Kan? Bala, zahabna, bahkan kami telah pergi. Madza qara'tum hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Kenapa dia guna tum? Sebab dia sedang bercakap dengan al-abna, anak-anak yang ramai, anak-anak lelaki yang ramai, maka kita gunakan domir tum. Madza qara'tum hunaka? Apa yang telah kamu baca di sana? Kemudian anak ni dia jawab, qara'na as-suhuf. Kami telah baca, suhuf ni surat-surat khabar lah. Surat khabar ni dia panggil as-suhuf. Okey. Asami'tum akhbara minal iza'atil yauma? Adakah kamu dengar berita-berita daripada iza'ah? Iza'ah ni dia panggil channel Apa? Kalau kita panggil macam radio Aikim, radio Sinar, radio tu dia dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Cek apa? Rancangan apa? Iza'ah ni. Apa? Siaran. Siaran. Ahsan. Adakah kamu dengar siaran radio pada hari ini? Asami'tum al-akhbara? Adakah kamu dengar berita daripada siaran radio? Iza'ah ni siaran radio al-yauma, hari ini. Jadi anak-anak ni jawab, na'am sami'naha. Kenapa dia guna ha dekat sini? Siapa tahu? Kenapa dia guna sami'naha? Izaati ada Al-iza'ah. Ahsanti. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebab iza'ah ini mu'annas. Bila mu'annas, maka dia akan guna ha. Na'am sami'naha. Ha ni kembali kepada iza'ah. Kami dengar. Tengok tadi kan saya kata kalau dia kata kat sini sami'tum, jawapan dia na'am ataupun la. Tapi kalau dia kata kat sini ama sami'tum, maka jawapan dia mesti bala ataupun na'am. Fahimtum? Fahim. Okey, dia tanya kat sini, asami'tum, adakah kamu dengar berita daripada siaran radio? Na'am sami'naha. Ya, kami dengar. Kami dengarnya. Min ayyi iza'atin sami'tum? Daripada siaran radio mana yang kamu dengar? Kan min ayyi iza'atin, daripada mana, siaran mana, sami'tum yang kamu dengar. Sami'na min salasi iza'ati. Okey, kami dengar daripada 3 siaran radio. Okey, kalau satu iza'atin, jamak dia iza'ati. Jadi yang ni iza'ati jamak kepada iza'atin. Kalau satu siaran iza'ah. Kalau banyak siaran iza'at. Okey, dengar daripada siaran radio mana? Dia cakap daripada yang pertama min iza'ati ar-riyadi. Yang pertama siaran radio daripada Riyadh. Kemudian yang kedua daripada siaran radio daripada Qahirah, Mesir. Dan yang ketiga siaran radio daripada London. Okey. Kemudian ayah dia tanya, Sami' tu, ayah dia kata, aku dengar anna bilalan. Dekat sini yang kita ambil sebelum ni. Kalau inna wa akhawatuha, apa fungsi dia? Dia menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Jadi sami'tu anna bilalan, aku dengar sesungguhnya Bilal maridun, sakit, wa annahu fil mustashfa, dan dia sesungguhnya berada di hospital. Asahihun haza, adakah benar kisah ni? Asahihun haza, kan? Jadi anak dia jawab na'am haza sahihun, betul. Maksudnya anak dia kata ya, kisah tu adalah kisah yang benar, betul lah berita tu. Okey. Syafahullah, maka anak-anak ni pun dia terus jawab
Syafahullah ini merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW, iaitu mendoakan kesihatan kepada orang-orang yang kita dengar bila mana sampai kepada kita berita dia sakit. Syafahullah maksudnya moga Allah sembuhkannya. Tapi kalau kita bercakap dengan seseorang, maka kita boleh gantikan kepada syafakallah. Contohnya kalau saya kata hari ini saya tak sihat, maka terus dia cakap syafakallah Ustaz. Ataupun Puan Roslina, hari ini dia cakap Ustaz, hari ini saya tak sihat, maka saya akan cakap syafakillah, moga Allah sembuhkan kamu. Ataupun kalau ramai kita boleh cakap syafakumullah, moga Allah sembuhkan semuanya. Syafahullah. Ini satu doa, maka ayah dia jawab amin, moga Allah memakbulkan, menerima doa tersebut. Mata dakhalal mustashfa, bila dia masuk ke hospital. Dakhala bermakna masuk. Kemudian al-abna dia jawab dakhala, dia telah masuk, qabla, sebelum 3 hari. Maksudnya 3 hari yang lepas. Salasata ayyam, qabla salasati ayyamin. Maksudnya siapa yang masuk tadi? Bilal telah pun masuk ke hospital 3 hari yang lepas. Okey. Al-ab ditanya, ainal kitabu Dzul Ghilafi al-Ahmari, mana buku yang ada kulit ataupun kulit yang berwarna merah, alladzi kana fi ghurfati, yang mana aku telah letaknya ataupun yang ada, yang telah lalu, yang sebelum ni berada di bilik aku. Kana bermakna yang dah lepas lah. Maksudnya ayah dia tanya, di mana kitab yang ada kulit warna merah yang sebelum ni aku letak ataupun ada di bilik aku. Ara'aitumuhu, nampak tak dekat sini? Sepatutnya ara'aitum tambah dengan hu. Bila dia tambah tu dia jadi, kita tukarkan tambah waw selepas mim jadi ara'aitumuhu. Adakah kamu semua melihatnya? Nya ni kembali kepada siapa? Hu kembali kepada siapa? Buku kulit merah. Buku Alkitab. Barakallahu fikum. Maksudnya ara'aitumuhu ni kembali Alkitabu Dzul Ghilafi al-Ahmari. Okey, Yusuf pula jawab. Ramai-ramai anak ni Yusuf yang jawab. Dia kata ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Saya yang ambil. Ana akhadtu, akhaza ambil, tuhu saya yang ambilnya. Nya tu kembali kepada kitab. Al-barihata, al-barihata bermaksud semalam. Saya ambilnya buku tu semalam. Wa qara'tu, dan saya telah pun baca separuh daripadanya. Nisfahu, hu ni kembali kepada kitab. Maksudnya Yusuf ambil buku tersebut dan dia ambil itu bila semalam dan dia telah pun baca separuh daripadanya. Kemudian al-ab dia bertanya, wa ainal majallatul lati kanat tahta zakal kitab. Kemudian ayah dia tanya, mana majalah allati? Kenapa dia guna allati dekat sini? Dia tak guna allati. Muannas, majalah. Muannas, masya-Allah, majalah. Kemudian kenapa kanat dia tak guna kana? Sebab sama juga, sebab muannas. Bila muannas kena guna kanat. Dia tanya, mana majalah yang aku letak kanat ataupun yang ada kanat tahta, yang ada di bawah buku ada satu majalah. Majalah pun tak ada. Kemudian Bilal tanya, ahazi, adakah ini buku tu? Kemudian ayah dia kata, la, al-majallatu zatul ghilafil asfar. Dia kata tak, yang tu majalah tu dia punya kulit berwarna kuning. Yang dia cari ni yang warna merah. Kan? Yang dia tunjuk tu al-majallatu zatul ghilafil asfar. Marwan dia jawab, hiya indi. Dia ada dekat saya. Akhadtuhal yauma. Saya ambil hari ni. Tadi baru saya ambil. Kenapa dia guna akhadtuha? Ni kembali kepada siapa? Al-majalah. Al-majalah. Majalah muannas, maka akhadtuha. Dia tak boleh kata akhadtuhu. Salah. Sebab hu untuk muzakkar, ha untuk muannas. Kemudian yarinu jarasun, jarasu, maka telah pun berbunyi jam loceng
Fayakumu Marwan, bukan jam loceng, telah bunyi pun loceng ataupun apa yang ting tong, bunyi loceng kat rumah tu lah. Maka jaras ni dia boleh kata loceng yang macam orang jual aiskrim tu pun boleh kata jaras, ataupun yang kita tekan bila mana kita nak masuk rumah orang yang apa loceng tu pun kita panggil sebagai jaras, iaitu loceng. Telah berbunyi, yarinu bermakna berbunyi, telah berbunyi loceng, fayakumu maka telah bangun, maka bangunlah Marwan, dan wayaftahu dan dia buka al-baba. Kenapa al-baba? Sebab dia jadi maf'ul bih, kan, yang kena buka. Wayaftahu dan Marwan ni telah buka pintu dan masuklah watadkhulu akhawatuhu, masuklah adik-beradik perempuan dia. Maka adik-beradik perempuan ni bila dah masuk maka dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka semua jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, dia nak membezakan bagaimana penggunaan tum dengan tuna. Tadi ayah ni dengan adik-beradik lelaki, dengan anak-anak lelaki, maka dia banyak menggunakan tum, kan? Qara'tum, zahabtum. Okay. Kita nak bercakap dengan yang perempuan pula. Maka dengan sebab tu ayah ni tadi dia tanya aina zahabtum, bila mana dengan anak-anak perempuan maka dia tanya aina zahabtunna. Sebab antunna zahabtunna. Aina zahabtunna ya banati, ke mana kamu semua pergi wahai anak-anak perempuanku? Kemudian anak-anak perempuan jawab, zahabna, kami telah pergi li ziyarati al-mudirah. Kami telah pergi menziarahi guru besar perempuan, al-mudirah, guru besar. Amasyaitunna am zahabtunna bisayarah. Adakah kamu semua berjalan kaki ataupun kamu semua pergi dengan kereta? Nampak tak penggunaan am? Amasyaitunna am zahabtunna bisayarah. Adakah kamu masyai berjalan kaki? Amasyaitunna, adakah kamu berjalan kaki ataupun kamu pergi dengan kereta? Maka Banat ni jawab masyina. Masyaina ataupun masyina. Masyaina. Kami telah pun berjalan kaki. Lianna, kerana baitu ke baita? Baituha. Aha. Baitu ke baita? Kenapa baita? Inna, la inna. Inna, Masya Allah, tabarakallah. Bila ada anna, li anna baitaha. Nampak tak? Qaribun. Kan anna, inna, tugas dia menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Jadi mubtada dia baituha. Qaribun. Jadi bila masuk anna dia jadi baitaha. Li anna baitaha qaribun min madrasatina. Kerana rumahnya, nya ni kembali kepada siapa? Mudirah. Qaribun, dekat daripada dengan sekolah. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Dan huwa ni kembali kepada siapa? Bait. Okey, barakallahu fiik. Dia dekat di antara masjid dan sekolah. Dia tengah-tengah lah di antara masjid dan sekolah. Kemudian ayah dia tanya, awajadtunnaha fil baiti? Adakah kamu mendapatinya di rumah? Adakah dia ada kat rumah? Okey, dia kembali kepada mudirah. Kemudian anak-anak dia jawab, na'am, wajadnaha. Kan, naha ni kembali kepada mudirah. Ya, dia ada di rumah dan kami mendapatinya di rumah. Jalasna, dan kami duduk. Indaha, maksudnya kami duduk bersama dengan mudirah. Sulusa sa'atin. Okey. 1/3 jam. Berapa minit? 15 minit. 15 minit. Kami duduk 15 minit. Wa kharajna, dan kami keluar min baitiha fi sa'atil khamis. Dan kami keluar 20 minit. Kalau 1/3 daripada 60 kan. Kalau separuh
15 lah kan. Separuh 30. Separuh 30. 1/3 15 kan? 20. 20. Dia bahagi 60 bagi 3. Okey. Dari ni duduk 20 minit. Wa kharajna min baitiha. Kalau tu rubuk baru 1/4. Iaitu 15 minit rubuk sa'ah. Sulusa maksudnya 20 minit. Dan kami keluar daripadanya. Wa kharajna min baitiha, daripada rumahnya pada jam 5 petang. Fi sa'atil khamisati. Ara'aitunna al-miknasata ya banat. Adakah kamu lihat apa maksud miknasah? Penyapu. Penyapu ataupun okey, apakah kamu lihat penyapu wahai banat? Bahastu anha. Saya mencarinya. Mak dia pula tanya. Nampak tak penyapu wahai anak-anak perempuan? Bahastu maksudnya bahastu ni maksudnya saya mencari. Bahastu anha, saya mencarinya kasiron. Aku dah cari banyak dah. Dah jenuh mencari macam itulah. Wama wajadtuha, dan aku tidak mendapatinya. Kemudian Su'aid. Su'aid ni nama perempuan Arab lah, kebanyakan ada letak nama Su'aid. Ana wada'tuha, saya telah meletakkannya tahta sulami. Saya letak dia bawah tangga hazas sabah, pada waktu pagi. Maksudnya Su'aid yang ambil, dia kata saya letak bawah tangga sulami ni, tangga pada waktu pagi. Marwan dia bertanya, ya ummi, wahai mak, afi salajati, adakah di dalam peti ais ma'un baridun, air sejuk, nahnu itash. Apa kalimah muzakkar bagi itash? Tos. Muzakkar. Ini berzakar ke Ustaz? Nahnu itash. Nahnu ni, itash ni kami, dahaga. Kan? Itu bukan muzakkar. Nahnu itash. Dia ada ni kan. Kalau ingat tak, kalau jau'an jadi jia'. Atshan jadi itash. Jadi atshan lah. Kalau mufrad dia jadi atshan. Ingat tak yang kita belajar sebelum ni? Kalau jau'an dia jadi jia'. Kalau atshan jadi itash. Sebelum ni kan kalau kasla jadi kusala. Malas kan? Dia ada beberapa kalimah. Lagi apa? Kalau mengantuk, apa mengantuk bahasa Arab? Ana na'san. Jadi apa? Ni'as. Kan? Okey. Nahnu itash. Itash ni maksudnya kami ni semua dahaga. Dahaga. Abshir, mak dia kata. Okey. Abshir ni berita gembira lah. Maksudnya okey lah. Abshir, berita gembira. Maksudnya macam nak cakap, yelah untuk ni. Maksudnya dia kata nak bagi macam berita gembira lah. Abshir. Fiha ma'un baridun. Wa asirul burtuqalun. Padanya ada air sejuk dan juga ada jus burtukal, jus oren. Jadi insyaAllah hari ni kita dah habis baca. Ada sebarang soalan tak berkaitan dengan apa yang kita baca ni? Tadi itashun ke itashi Ustaz? Itashun. Itashun. Itashu tak, dia tak boleh ni. Cuba tengok. Itashu kan. Nahnu itash. Dia ada itash. Mana lagi? Itash. Dia bawa atau wazan fi'al kan, dia tak boleh dia mamnu minas saraf kan, fi'al. Itash. Atshan. Atshan tu untuk mufrad kan. Itash untuk jamak. Ada soalan lain? Mafi soal Ustaz. Tak ada soalan. Jadi alhamdulillah kita stop dulu kat sini, dan alhamdulillah kita telah bincangkan beberapa perkara pada hari ini, dan insya-Allah selepas ni kita akan tengok kepada latihan, dan dengan takdir Allah kita dah nak masuk bulan Ramadan. Insya-Allah lah selepas ni kita akan berhenti, kita tumpukan pada Ramadan, dan insya-Allah kita akan sambung pada raya. Dan buat pengetahuan semua, besok kita ada kelas
tajwid kan, dengan ustaz yang baru, ambillah manfaat daripada yang ada. Dan sempena dengan kehadiran Ramadan, minggu depan dah masuk puasa, mungkin kita boleh berkongsilah sedikit perkara berkaitan dengan puasa. Saya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, untuk berpuasa ini dia tak selalu datang kan, benda yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Maka untuk puasa ni kita perlukan beberapa persediaan. Yang pertama, kita ikhlaskan niat kita semata-mata berpuasa ini kerana Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita perbanyakkan doa, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita supaya kita dapat hari Khamis untuk kelas tajwid, untuk kita dapat bertemu dengan Ramadan. Nabi SAW, para salafus soleh, mereka sentiasa berdoa supaya dapat dihidupkan pada bulan Ramadan, supaya dapat memperbanyakkan ibadah. Kemudian yang ketiga, bermula sekarang kita adakan satu perancangan Ramadan yang akan datang ni, apa yang kita nak buat supaya dia lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita kena ada perancangan. Kalau sebelum ni kita baca Quran satu kali khatam, kali yang akan datang ni kalau boleh kita nak 2 kali khatam. Kita kena ada perancangan berapa banyak kalau tahun lepas kita ada tinggal tarawih, tahun ni tak nak tinggal tarawih. Kalau tahun lepas kita tak ada buat berbuka puasa bagi orang berbuka, tahun ni kita berazam nak tajuk orang berbuka. Kerana kelebihan bagi orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala orang-orang yang berpuasa kan. Prof Nordin pun ada buat buka peluang kepada kita, siapa yang nak sponsor ataupun nak beri makan kepada jemaah-jemaah yang datang kan, dengan berapa tu. Jadi rebutkan peluang yang ada untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan puasa yang akan kita tempuhi akan datang ini adalah puasa yang terbaik yang pernah kita tempuhi dan lebih baik daripada puasa-puasa yang sebelumnya. Dan berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita ditemukan dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi saya rasa sekadar itu untuk perjumpaan kita pada malam ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada semua yang sentiasa memberikan sokongan kepada Madinah Mendidik dalam slot pengajian bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan selamat berpuasa kepada semua. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan kesihatan, keberkatan, hidayah dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.